Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Swaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 30 Ogos 2023. Kerajaan Perpaduan akan terus meningkatkan aspek kebajikan pegawai dan anggota Eastern Sabah Security Command (ESCOM) di Lahad Datu melalui persekitaran kerja yang kondusif. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata jasa anggota ESCOM amat besar dalam menjaga keamanan dan keselamatan Sabah serta negara. Justru menjaga kebajikan anggota agensi berkenaan adalah amat penting. Apabila kita ambil berat, kita luluskan peruntukan. Kemudian KDN melalui Ketua Setiausaha dan agensi yang berkenaan mengusahakan ini dalam tempoh yang pantas. Tak ada kerenah birokrasi, red tape, susur galur proses pemilikan ini yang kita berjaya uruskan dalam masa yang singkat. Datuk Saifuddin ditemui pemberita selepas majlis penyerahan kunci rumah kepada pegawai serta anggota ESCOM berkeluarga di Lahad Datu. Pasal pertama melibatkan pembelian 60 unit rumah di Taman Plum Garden dengan peruntukan RM40 juta yang diluluskan pada 15 Julai lalu. Datuk Saifuddin berkata pelbagai kejayaan telah dicapai sejak kewujudan ESCOM yang berperanan meningkatkan tahap keselamatan demi kesejahteraan hidup di kawasan S-Zone. Ini termasuk mengekang kemasukan parti, jenayah rentas sempadan dan kes penculikan pelancong asing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan bahawa penjara Lahad Datu akan beroperasi mulai Oktober ini dengan menempatkan seramai 100 orang banduan sebagai permulaan. Beliau berkata penjara baharu berkapasiti 1,000 banduan itu bagi mengatasi kesesakan banduan di penjara Tawau, Sandakan dan Kota Kinabalu. Kapasiti 1,000 dan 1,000 kapasiti tambahan ini sangat membantu melegakan buat jabatan penjara kerana kesesakan dia akan datang pula dengan beberapa masalah. Pertama, isu jangkitan penyakit. Yang kedua, keadaan tak kondusif itu memberikan tekanan kepada penghuni. Dia boleh berakhir dengan kejadian bunuh diri ataupun dia cuba melarikan diri atau dia bergaduh. Datuk Saifuddin ditemui media selepas menyaksikan penyerahan penjara Lahad Datu daripada Kementerian Kerja Raya kepada Kementerian Dalam Negeri di Lahad Datu. Majlis penyerahan ini turut disaksikan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Walaupun ceiling pada awalnya di tahap RM200 juta, ia telah diluluskan dalam RMK 11, kontrak bermula 2017. Tapi ia dapat disiapkan dengan design and build dengan 176 juta sahaja. Jadi penjimatan artinya daripada ceiling asalnya RM200 juta boleh disiap dengan 176. Jadi ini adalah yang terbaik. Penjara Lahad Datu akan memulakan operasi dengan tempoh percubaan selama sebulan melibatkan 100 banduan dan akan ditingkatkan kepada 450 banduan selepas itu, sebelum beroperasi dengan kapasiti penuh yang dijadual Januari tahun depan. Kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan RM101 juta tahun ini untuk program beasiswa bagi membantu pelajar cemerlang melanjutkan pengajian di peringkat universiti tempatan dan luar negara. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata ia adalah usaha kerajaan negeri dalam membangunkan modal insan yang bertaraf dunia sekaligus membantu dalam program pembangunan Sabah pada masa hadapan. Program ini akan kita teruskan dari masa ke semasa bagi memastikan kita mampu mempunyai pelajar-pelajar yang mempunyai minda kelas dunia di samping juga menghantar pelajar-pelajar kita untuk meneruskan pengajian mereka di lokal universiti yang ada di seluruh Malaysia. Datuk Zainuddin ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Sri Kinabalu. Dalam kunjungan ini, Tun Dr. Johar berkenan menyampaikan anugerah beasiswa Tuan Yang Terutama kepada 5 orang pelajar cemerlang yang mendapat keputusan CGPA 4.0 dalam program asasi mereka. Pelajar-pelajar ini bakal melanjutkan pelajaran ke universiti di United Kingdom pada hujung September ini. I'm planning on pursuing my studies in computer science so that I can get to know more of the field itself and maybe to be able to gain knowledge of the latest trends of the
technologies going around us and maybe come back here to contribute to the society and my state in Sabah. Saya berharap agar kami berlima dapat memanfaatkan peluang yang diberikan ini dengan sebaik mungkin agar kami dapat memperbaiki diri kami dan lebih bersedia untuk kembali ke negeri Sabah dan menyumbang apa yang kami dapat daripada UK. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama dan Kerajaan Negeri Sabah serta Ketua Menteri kerana sudi untuk memberikan kami tajaan penuh sambung belajar ke United Kingdom. Terdahulu, Tun Dr. Johar menerima kunjungan daripada Datuk Johan Pahlawan Lela Perkasa Setiawan, Datuk Muhammad Haji Abdullah, Undang Luak Johor Negeri Sembilan Darul Khusus dan rombongan bagi memperkenalkan Barisan Pengarah Syarikat IREKA. Bersempena sambutan Bulan Kebangsaan, Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah mengadakan program tayangan filem Malbat Misi Berkara sebagai menghargai perjuangan wira negara dan pasukan keselamatan tanah air. Tayangan filem yang dihadiri 200 orang terdiri rakan-rakan strategik MKN Sabah daripada pelbagai agensi diadakan di Kota Kinabalu. Antara yang hadir menyaksikan tayangan filem ini, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, DCP Syahurinain Jaiz, Timbalan Panglima Armada Timur Laksamana Pertama Dr. Najhan Muhammad Said dan Ketua Staf Markas 5 Division Kolonel Syamsul Nizam Karman. Pengarah MKN Sabah, Datuk Nur Alamhan Wahid Han, ketika ditemui pemberita memberitahu program berkenaan sebagai sokongan dan penghargaan kepada pasukan keselamatan dan industri filem tempatan. Pengorbanan tentera kita bukan sahaja dalam negara tapi di misi-misi antarabangsa yang menunjukkan bahawa mereka semangat dan sentiasa mematuhi arahan yang diberi daripada semasa ke semasa, dan itu merupakan salah satu prinsip yang perlu dipegang oleh semua anggota dan juga kaki tangan kerajaan dan juga untuk masyarakat di luar sana, khususnya anak-anak muda lah. Sebelum ini, MKN Sabah pernah menganjurkan tayangan filem Patriotic Air Force Selagi Bernyawa dan Coast Guard Malaysia, dan ini merupakan kali ketiga MKN Sabah menganjurkan program sama. Pemenang Miss World Malaysia 2022, Wenanita Anggang, teruja dapat membantu mempromosi negeri Sabah ke peringkat antarabangsa. Anak jati Sabah berasal dari Kuala Penyu itu akan mewakili Malaysia ke pertandingan Miss World Global 2023 yang akan berlangsung di India pada Disember depan. Menurut Wenanita, antara produk yang boleh diketengahkan adalah destinasi pelancongan Sabah yang kaya dengan keindahan dan keunikan alam semula jadi. One of my biggest hope is that I am able to represent our country well, and by that I mean our culture, our people, and also the diversity that we have. Because internationally, I will be bringing a lot of our culture and our tradition, not just like I said earlier, not just in West Malaysia, but Malaysia as a whole. And so I want to be a very good ambassador. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu. Wenanita berkata, beliau telah melakukan persiapan selama setahun untuk mengikuti pertandingan Miss World peringkat global 2023 itu. Komitmen tinggi semua pihak amat diperlukan untuk menjayakan agenda pemerkasaan wanita yang merupakan salah satu agenda penting negara. Penaung Pertubuhan Mondo Piton Sabah, Datin Seri Panglima Cecilia Edwin Kitingan berkata, pemerkasaan wanita dalam domen utama seperti ekonomi, politik, bidang profesional dan teknikal, kepimpinan, aspek kesihatan, kesejahteraan perlu dipertingkat. Datin Cecilia menyatakan demikian dalam program Hari Terbuka Kolej Komuniti Tambunan sempena program jangkauan pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia bersama Kolej Komuniti di Tambunan. Mengenai program itu, beliau berkata ia dapat membantu wanita dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran bagi menjana pendapatan. Peserta yang ditemui menyambut baik penganjuran program berkenaan. Selepas mengikuti program
kursus selama sehari dalam pembuatan semen fero. Kami dapat ilmu cara-cara membuat semen fero. Jadi kursus ini sangat bermanfaat dan amat baik untuk menambah ilmu kami dalam pembuatan pasu daripada semen fero. Sebab dia menambah pengetahuan dan ini akan membantu kami dan anak-anak muda yang lain dan saya sebagai suri rumah tangga sepenuh masa menambah pendapatan kami membantu ekonomi keluarga. Dicanakan diteruskanlah untuk masa akan datang bagi menjaga pendapatan untuk golongan-golongan belia atau orang-orang lain yang mau mencari pendapatan lebih lah. Program jangkauan sedia antara lain menawarkan kursus kemahiran jangka pendek, antaranya kursus asas sulaman sinombiaka, kursus pembuatan bakul anyaman dan kursus asas sulaman manik tradisi. Badan Bukan Kerajaan NGO di Keningau dialu-alukan tampil menganjurkan program gotong royong membersihkan kawasan persekitaran khususnya di kawasan Pekan. Langkah itu penting bukan sahaja untuk mengekalkan kebersihan alam sekitar, malah mengeratkan lagi hubungan silaturahim dengan komuniti setempat. Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik berkata, penglibatan NGO membolehkan lebih banyak kawasan dibersihkan. Mohon kepada semua pihak-pihak NGO dapat mengadakan gotong royong di mana saja, di kawasan-kawasan setempat, kampung-kampung berkenaan dan pekan. Jadi pekan Bingkor dan pekan Keningau perlu bersih. Supaya bila bersih, rakyat pun bersih dan pekan indah. Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya memberitahu RTM sempena program gotong royong membersihkan persekitaran Pekan Bingkor di Keningau. Persekitaran harus dijaga demi untuk kebersihan dan juga kesejahteraan semua masyarakat setempat. Saya juga berharap program seperti ini diteruskan bagi mendidik masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan juga dapat memupuk silaturahim di antara penduduk-penduduk. Baiklah, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.